Okey, sekarang ni kita nak cantum pesak dan juga kekek. Okey, ingat masa kita potong kain tadi, okey, kita dah tandakan bahagian yang bersilang tu. Okey, bahagian yang serong tu kita dah tandakan dengan double line kan? Depan dan belakang. Maknanya bahagian yang tak ada, side yang tak ada tanda ni adalah side yang tegak. Okey, ini adalah side yang serong. Okey, kemudian kita punya kekek. Okey, cara kita nak jahit. Okey, untuk mudahkan kita, selalunya cikgu ambil salah satu bucu. Okey, contoh ni bucu bawah ni. Okey, so cikgu tandakan dulu untuk kita punya basi jahitan. Okey, ini kita tanda dulu, ukur dulu setengah inci, kita garis. Okey, lepas tu kat atas ni ukur dulu setengah inci, kita garis. So kita akan dapat bentuk macam ni lah, bentuk V lah macam tu. Okey, so cara untuk kita menjahit. Okey, ini kita punya pesak. Ambil salah satu pesak. Okey, salah satu pesak. Okey, ingat bahagian yang tegak. Ini bahagian tegak Ini bahagian yang serong. So kita ambil side yang tegak. Okey, side yang tegak ni kita ambil kita punya kekek. Okey, letakkan macam tu. Samakan bahagian atas, samakan sisi dia. Okey, dah samakan. Cara nak jahit, kita boleh start daripada atas ni, matikan, turun ke bawah sampai dekat point ni. Okey, point pertemuan dua garis ni. Okey, bukan sampai hujung sampai kat tengah ni je. Okey, dekat point ni. Okey, dekat jari cikgu ni. Lepas tu kita matikan kat sini. Okey. Okey, ni yang cikgu dah jahit Nampak Start daripada sini, matikan, naik sampai atas, kat sini matikan. Okey. Ni kekek dan juga pesak yang pertama. Okey, ambil pula pesak yang kedua. Okey, bahagian tepi ni adalah bahagian yang tegak Bahagian kanan ni adalah bahagian yang serong. So yang tegak ni letakkan dekat kekek tu. Okey, side dia macam tu. Macam tu. Ni yang tadi kita dah jahit. Okey, ini yang kita nak jahit lagi satu. Okey, samakan dia. Ini pun sama. Okey, kita jahit. Matikan dekat ni, belah kiri ni, matikan, jahit jalan sampai dekat ni. Dekat pertemuan garisan garisan apa ni? Garisan basi ni. Betul-betul dekat jahitan yang pertama tadi. Okey. Okey, dah siap dah. Okey, kekek yang pertama, kekek pula, pesak yang pertama dan juga pesak yang kedua dah siap. So dia akan jadi macam ni lah, bentuk V macam ni kalau kita keluarkan. Segitiga macam ni. Okey, so untuk bahagian tepi pesak ni okey, ni kekek ni kita masukkan je ke dalam. Okey, nampak tau? Bila kita buat macam ni, automatik dia akan sama Kalau tak sama, maknanya kita ada masalah masa kita jahit kekek tu. Okey, so ini pula kita jahit. Okey, ini jahitan kekek. Kita akan start jahit kat sini. Okey, kat tempat kita matikan kekek tadi tu. Okey, jalan ke depan, ke belakang, lepas tu straight sampai bawah dia. Okey. Okey, siap dah ke bawah. So ini, okey, kalau kita keluarkan dia jadi macam ni. Okey, bahagian atas dia. Macam ni. Okey, so sekarang ni kita nak sambung dengan tangan. Okey, ambil tangan. Okey, cara nak sambung tangan ni berbeza tau dengan cara kita buat jubah ataupun kita buat blouse. Okey, kalau kita buat jubah ataupun buat blouse, bahagian tangan ni kita cantum dulu, betul tak? Okey, bahagian bawah tangan ni, tangan Okey, bahagian bawah tangan ni kita cantum dulu. Lepas tu baru kita jahit dekat lubang tangan dia kan. Okey, untuk buat baju kurung dia berbeza sikit. Kita tak boleh nak cantum dulu. Kita kena cantumkan bahagian kekek dengan pesak ni dulu. Okey, first kita kena tengok mana satu bahagian pergelangan tangan dengan yang dekat bahagian ketiak
Okey, so ini bahagian ketiak, ini bahagian pergelangan tangan. Okey. So boleh tengok baliklah bentuk dia. Okey, susun dia macam ni. Okey, cikgu nasihatkan anda untuk susun dahulu. Okey. Okey, ini bahagian yang dekat ketiak. Ini dekat pergelangan tangan. Jadi susunkan dulu macam ni. Okey, make sure bahagian kekek dengan pesak ni menghala ke sana. Menghala ke atas sana. Dan bahagian yang lubang ketiak ni dia sama dengan sisi kekek, sisi pesak yang serong ni. Ni sisi pesak yang serong yang kita tak jahit lagi. Okey, jangan terbalik pula macam ni. So kalau terbalik macam ni memang akan ada yang confuse. Okey, cikgu pun kadang-kadang terconfuse juga buat terbalik macam ni. So ini nanti nak cantum kat mana pula kan? Ini dah bawah ketiak. Okey, bawah tangan. Jadi sebelum kita cantum, kita susun dulu untuk elak kekeliruan. Okey, macam tu. Okey, cara nak cantum dia. Okey. Hujung ni pun sama. Kita buat macam kita buat dekat first kita buat kekek dengan pesak tadi. Okey, kita ambil kapur. Kita ukur lebih kurang basi setengah inci, kita tanda. Macam tu je lah. Okey. Lepas tu yang belah sini pun sama. Okey. Dia jadi macam tu. Ada titik pertemuan dia situ kan. Okey, so ini. Okey, ambil bahagian bawah tangan ni. Okey. Okey, ni tadi macam ni kan. Okey, kita bukakan dia. Ambil selai atas ni, selai je, letakkan kat atas dia. Okey. So kita akan jahit start daripada tepi ni sampai dekat titik pertemuan tu. Okey. So ni kalau nak jahit tepi dulu, boleh jahit tepi dulu. Sebab nanti bila kita dah langgar jahitan kat sini, nak jahit tepi dah susah. Okey. Okey, ni yang kita dah jahit atas ni yang pertama. Okey, yang kedua ni pesak ni kita naikkan atas. Ambil ni letak kat sini. Okey, so jahit kat sini pula. Dia sama je step macam kita buat pesak kekek tadi. Okey, jahit sampai dekat jahitan tu. Okey. Ni yang kita dah siap jahit Okey. Bahagian atas dengan bawah dia. Jadi baru kita cantum dekat bahagian tangan. Okey, ni tangan. Okey, start daripada sini. Okey, start daripada jahitan yang dekat kekek tu. Okey, start daripada sini terus sampai dekat ujung bawah pergelangan tangan. Okey. Okey, siap cantuman tangan dan juga kita punya kekek, pesak dan tangan. Okey, sekarang ni kita nak cantum dengan bahu. Okey. Jadi bahagian yang bercantum ni kita samakan. Pasti kita urut bahagian tangan ni ke atas. Macam tu. Okey, lepas tu kita snip sikit kat atas ni. Snip sikit untuk kita tahu tanda bahu. Sikit je, jangan banyak. Kalau buat banyak nanti kan berlubang pula dekat atas bahu tu. Besar sangat Okey. So bahagian ni nanti kita akan cantum dengan kita punya badan.